Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyambung di mana telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan dan bincangkan bahawasanya umat Islam, kaum lelaki yang telah baligh, yang berakal, tidak musafir, mereka diwajibkan mendirikan solat Jumaat pada setiap minggu. Dan apabila kita katakan tentang solat Jumaat, telah kita kupaskan bersama juga bahawasanya sebelum solat didirikan, khatib akan menyampaikan khutbah. Dan telah kita kupaskan bersama juga bahawasanya khutbah ini bukan salah satu daripada rukun solat Jumaat. Sekiranya seseorang itu terlewat, nescaya solat Jumaatnya tetap sah. Tetapi sunnahnya, afdalnya, seseorang itu hendaklah sebaiknya menghadiri solat Jumaat lebih awal. Kerana dalam perbincangan kita yang dahulu telah kita kupaskan beberapa ganjaran dan fadilat orang-orang yang menghadiri solat Jumaat datang lebih awal. Mereka yang datang pada masa yang pertama, ibadat seolah-olah mereka menyembelih seekor unta. Mereka yang datang pada masa yang kedua, seolah-olah mereka menyembelih seekor lembu. Mereka yang datang pada masa yang ketiga, seolah-olah mereka menyembelih seekor kambing bertanduk. Mereka yang datang pada masa yang keempat, seolah-olah mereka menyembelih berkorban seekor ayam. Dan mereka yang datang pada penghujung solat akan didirikan, seolah-olah mereka berkorban sebutir telur. Apabila khatib naik atas mimbar, maka para malaikat semua masuk mendengar khatib menyampaikan khutbah. Maka dari itu sebaiknya hendaklah kita datang awal seperti mana yang telah kita kupaskan. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan juga di zaman Nabi SAW, apabila telah masuk waktu Jumaat, telah masuk waktu Zuhur, maka Rasulullah SAW akan naik atas mimbar dan beri salam. Apabila baginda beri salam, muazzin akan melaungkan azan. Itu telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Kemudian pada zaman Sayyidina Uthman, apabila masyarakat semakin ramai, maka laungan azan menandakan masuk waktu Zuhur itu telah dipercepatkan. Maka memandangkan Nabi SAW dalam hadis yang lain menyuruh kita mengikut sunnah Nabi SAW dan juga mengikut sunnah para khulafaur rasyidin, maka amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman itu juga boleh diterima pakai. Bahkan pada hari ini kalau kita lihat di Masjid Nabawi di Arab Saudi, di Madinah, katakan mereka akan melaungkan azan menandakan masuk waktu Zuhur. Yakni pada hari Jumaat, azan pertama itu dilaungkan lebih awal. Maka diperbolehkan kalau laungan azan pertama itu dilaungkan katakan setengah jam sebelum masuk waktu Zuhur untuk memberikan kesempatan kepada para jemaah memasuki masjid, mengingatkan mereka hari ini hari Jumaat. Baik, perbincangan kita hari ini adalah mengenai isi kandungan khutbah. Apabila kita katakan tentang khutbah, apabila khatib telah naik atas mimbar, maka beliau akan menyampaikan khutbah. Apabila kita katakan tentang khutbah ini, sebagian ulama mengatakan khutbah itu ada rukun.
Jadi kalau kita katakan khutbah itu ada rukun, sebagai contoh, hendaklah khatib itu antara lain membacakan doa untuk kaum muslimin. Antara lain hendaklah berwasiat supaya bertakwa kepada Allah. Antara lain hendaklah dia khatib itu berselawat ke atas Nabi SAW, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa perkara kalau kita katakan yang disebutkan oleh sebagian ulama tentang khutbah. Tetapi bukan semua ulama bersepakat mengenai khutbah itu ada rukun-rukun sedemikian. Baik, perbincangan kita di muka surat 206, isi kandungan khutbah. Penulis mengatakan, khutbah disunatkan mengandungi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjungan kepada Nabi SAW, nasihat, dan hendaklah dibacakannya sekurang-kurangnya satu ayat Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, di mana baginda bersabda, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam. Setiap perkataan yang tidak dimulakan dengan hamdalah, yakni dengan memuji Allah, maka dia tidak sempurna. Jadi ini daripada hadis-hadis yang umum. Setiap kata-kata tu kalau dapat kita mulakan dengan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita lihat ya, sebagian ulama ataupun kita lihat pengajian, selalu apabila bermula kita akan mulakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad dan sebagainya. Kerana pertama ucapan kita hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan di satu majlis, kita ni mak pengantin lah. Kemudian MC kata, mari kita persilakan mak pengantin naik ke atas pengantin, naik ke atas pelamin. Beri ucapan. Mak pengantin nak ucapkan ni sekarang. Apa nak bercakap? Pertama sekali, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak mula, bismillah, alhamdulillah. Kalau nak sambung, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Cuma kita malulah. Nanti orang kata kita ni macam nak kasih khutbah pula. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala nak malu ke? Jadi kita kena lihat. Jadi penting apa juga kalau kita nak panjang-panjang sangat, minimum alhamdulillah. Tak nak turun naik atas, member-member sekalian, tak naklah. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa taala atau memberi salam dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, apa juga kata-kata, perkataan yang tidak dimulakan dengan hamdalah, maka dia tak sempurna, kurang barakah. Di dalam hadis riwayat yang lain disebutkan, al-khutbah latu laisa fihi syahadatun kal yadi jazma. Khutbah yang tidak mengandungi makna syahadah di dalamnya. Laisa fiha syahadah. Khutbah yang di dalamnya tidak ada kalimah syahadah, maka sama hanya dengan tangan yang kudung. Jadi maksudnya memandangkan perkara ini, sebagian ulama katakan maka nescaya khutbah Jumaat itu perlu ada hamdalah, mesti ada memuji Allah. Perlu ada mengucap dua kalimah syahadat. Dari Ibnu Mas'ud bahawasanya Nabi SAW memulakan khutbahnya dengan membaca alhamdulillahi tasta'inuhu nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi Rasulullah SAW apabila mulakan khutbah, baginda akan memulakan dengan membaca puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nasta'inuhu, Allah tempat kami mohon pertolongan. Wa nastaghfiruhu, Allah tempat kami mohon pengampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami mohon sesiapa yang diberi petunjuk.
Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepadanya daripada kejahatan diri kami sendiri. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah Taala beri petunjuk, tiada siapa yang dapat menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah Taala sesatkan, tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan rasulnya. Jadi Rasulullah SAW apabila memulakan khutbah, seringkali baginda membaca zikrullah bidzikrullah demikian. Jadi kita dapat lihat daripada mukaddimah yang Nabi SAW bacakan, pertama sekali Nabi akan memuji Allah. Kemudian Nabi mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah. Mohon pengampunan Allah, dan Nabi menjelaskan kalau sekiranya Allah Taala memberi petunjuk, tiada siapa dapat menyesatkan. Allah Taala menyesatkan, tiada siapa yang dapat beri petunjuk. Maka kita bertawakal, senantiasa mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda membaca 2 kalimah syahadah. Membaca 2 kalimah syahadah, kadang-kadang kita ada di antara kita mungkin tertanya, Ustaz, sebenarnya mana satu lebih afdal? Mana satu yang lebih tepat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua-dua boleh. Apa bezanya? Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Kalau sekiranya kita baca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan rasulnya, adalah hamba-Nya dan utusannya. Jadi yang kedua dan yang pertama sama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sama. Rasul. Cuma yang kedua tu ada ekstra. Ada ekstranya penekanan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, dan aku nak saksi bahawasanya Muhammad itu adalah hamba Allah. Ini untuk kita menolak sebarang pengakuan, sebarang dakwaan, sebarang jenis penyembahan ada di antara manusia yang menyembah nabi mereka. Ada yang di antara mereka yang menjadikan nabi mereka sebagai Tuhan atau anak Tuhan atau sebagainya. Sebab tu kita tekankan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, dan aku nak saksi Nabi Muhammad, Muhammad itu adalah hamba Allah. Nabi Muhammad bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan anak Tuhan seperti mana yang didakwa oleh sebahagian golongan orang yang menjadikan nabi-nabi mereka sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dan kita juga nak ingatkan diri kita. Kita dianjurkan berselawat ke atas Nabi, ya, tetapi kita tidak boleh terlalu mengagungkan Nabi melebihi darajat seorang Nabi. Tak boleh kita melebihkan Nabi, mengangkat, menyanjung, mengagungkan Nabi SAW itu sendiri sampai melebihi darajat manusia. Kerana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita naik saksi Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Ya. Ini kesilapan kadang-kala ada di antara kita, ada di antara golongan umat Islam itu sendiri yang terlalu menyanjung, yang terlalu mengagungkan sampai mendewa-dewakan Rasulullah SAW, dan itu adalah satu kesilapan. Baik. Jadi kita dapat lihat Nabi SAW memulakan khutbah demikian. Arsalahu bil haqqi wa basyiran baina yaday sa'ah. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan, aku naik saksi bahawasanya tidak Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah hamba dan pesuruhnya yang diutus dengan kebenaran.
sebagai pembawa berita gembira menjelang datangnya hari kiamat. Arsalahu bil haqqa. Rasulullah diutus membawa hak. Basyira, membawa khabar gembira. Baina yaday sa'ah, sebelum kedatangan hari kiamat. Man yuti'illaha ta'ala wa rasulahu. Barang siapa mentaati Allah, barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, faqad rasyada wa man ya'siha wa man ya'sihima fa innahu la yadurruhu illa nafsah wa la yadurrullaha ta'ala syai'a. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, berarti mereka telah menemukan jalan yang benar. Dan barang siapa derhaka kepada Allah dan Rasul, maka tiada akan dirugikan kecuali dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah akan merugikan sedikit pun kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada para sahabat. Peringatan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, Rasul Allah, dan supaya kita bertakwa. Barang siapa mentaati Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan dan sebagainya. Ini contoh-contoh khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Daripada Ibnu Syihab radhiyallahu anhu bahawasanya, annahu su'ila an tasyahudin Nabi SAW yaumal Jum'ah. Ibnu Syihab pernah ditanya tentang tasyahud, pembukaan khutbah Nabi SAW pada hari Jumaat. Fadzakara nahwahu, dan beliau menjelaskan perkara yang hampir sama. Wa qala wa man ya'sihima faqad ghawa. Ada penambahan yang lain di mana Rasulullah ada menambah, barang siapa yang derhaka kepada keduanya, yakni Allah dan Rasul, maka dia menuju jalan kesesatan. Barang siapa derhaka kepada Allah dan Rasul, tidak mau menerima Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman. Jabir menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyampaikan khutbah, baginda sampaikan dalam keadaan berdiri. Wa yajlisu bainal khutbatain. Kemudian Nabi akan duduk di antara dua khutbah itu. Wa yaqra'ul ayat wa yudhakkarun nas. Dan Nabi akan membaca beberapa ayat-ayat Quran dan juga akan memperingatkan manusia. Jadi ini contoh-contoh khutbah-khutbah Nabi SAW. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, daripada Jabir juga beliau menceritakan annahu kana la yutillul mau'idha yaumal jum'ah. Di mana Nabi SAW tidak akan memperpanjangkan tazkirah, mau'idha, peringatan. Khutbah Nabi tidak dipanjangkan. Innama hiya kalimatun yasirat. Sesungguhnya khutbah Nabi itu mempunyai peringatan-peringatan, kalimat-kalimat yang ringan, ringkas. Dari Ummu Hisham binti Harithah bin An-Nu'man radhiyallahu anhuma katanya, aku tidak dapat menghafal surah Al-Qaf, tidak dapat menghafal surah Qaf, melainkan ketika mendengar bacaan Rasulullah SAW di atas mimbar setiap Jumaat. Iaitu tatkala baginda menyampaikan khutbah pada kaum muslimin. Jadi Nabi SAW juga seringkali ketika sampaikan khutbah akan membaca beberapa ayat-ayat daripada surah Qaf. Sehingga sebagian sahabat hafal surah Qaf daripada apa yang Nabi SAW sampaikan. Dari Ya'la bin Umayyah katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' ala minbar wa nadau ya Malik. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di atas mimbar ayat wa nadau ya Maliku, yakni surah Zuhruf ayat 97. Dan juga Ibnu Majah meriwayatkan daripada Ubay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca pada hari Jumaat surah Tabaraka wa Ta'ala, surah Al-Mulk, surah Tabarak, sambil berdiri dan menyampaikan nasihat kepada orang ramai mengenai peristiwa hari kiamat. Jadi di sini dapat kita lihat khutbah-khutbah Nabi SAW, Nabi seringkali akan ingatkan para sahabatnya tentang gambaran hari kiamat, tentang kematian, tentang azab, tentang apa yang bakal berlaku di hari akhirat kelak dan sebagainya. Jadi hari Jumaat itu adalah hari di mana kita memperkuatkan iman kita, mengingatkan kita tentang kematian, antara lain.
Dalam kitab Ar-Rawdan Nadiyah disebutkan, di mana penulis menjelaskan, ketahuilah bahawa khutbah yang disyariatkan adalah khutbah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW yang mengandungi khabar gembira atau peringatan pada segenap manusia. Inilah hakikat khutbah. Baik. Pertama sekali apabila kita katakan tentang khutbah, perlu dalam khutbah itu sebaiknya ada khabar gembira dan peringatan. Kita mengetahui Rasulullah SAW, Allah SWT mengutus para nabi dan para rasul, mempunyai tugas basyiran wa nadhira. Apa tu basyiran wa nadhira? Memberi khabar gembira, memberi peringatan. Ini tugas para rasul. Kita tidak boleh setakat memberi khabar gembira saja tanpa memberi peringatan. Tak boleh mengingatkan saja tanpa memberi khabar gembira. Kedua-duanya perlu. Beri khabar gembira tentang mereka-mereka yang beramal soleh akan mendapatkan jaran di sisi Allah Ta'ala. Khabar gembira bahawasanya mereka-mereka yang melampaui batas kalau bertaubat, Allah Ta'ala akan terima taubatnya. Tetapi pada masa yang sama kita juga kena ingatkan, barang siapa yang ingkar, maka azab Allah itu adalah pedih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Barang siapa yang kufur, mereka akan kekal dalam api neraka selama-lamanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi takut. Jadi kedua-duanya kena ada. Tak boleh kalau kita lihat mana juga dakwah. Dakwah yang diadakan di negara mana sekalipun, yang dilakukan oleh pertubuhan persatuan mana sekalipun, kalau setakat khabar gembira saja, itu tak ikut sunnah dakwah. Tak apalah, Allah kan maha pengampun, Allah kan maha pengasih, Allah Ta'ala kan maha penyayang. Sentiasa Allah Ta'ala beri peluang. Khabar gembira saja, orang pun naik, wah, naik lalai lah. Semua makinlah jauh. Allah maha pengampun, tak apa. Buat jahat macam Allah maha pengampun. Silapnya, kita beri khabar gembira, tidak beri peringatan. Namun bagi mereka yang ingkar, bagi mereka yang kufur, ketahuilah azab Allah itu berat. Allah Ta'ala akan mengadabkan dengan azab yang pedih. Barang siapa yang kufur, yang mati dalam kesesatan, mereka akan selama-lamanya berada dalam api neraka. Wa iyadu billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ada orang rasa takut. Bagi mereka yang telah melampaui batas, katakan. Bagi mereka yang suka kepada kaum sejenis, maka kalau mereka bertaubat, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa yang lalu. Mereka yang telah melampaui batas, rahmat Allah maha luas. Allah mengampunkan segala dosa-dosa walau sebanyak buih di lautan. Tetapi bagi mereka yang ingkar, yang kufur, yang mempersoalkan, mempertikaikan hukum agama, boleh jatuh kepada kekufuran. Barang siapa yang menghalalkan yang haram, boleh jatuh kepada kekufuran. Barang siapa yang menghalalkan hubungan sejenis, boleh jatuh kepada kekufuran. Ini contoh. Sebab sekarang ini, apabila kita bincangkan tentang golongan LGBT, kadang-kadang ada yang sampai menghalalkan amalan-amalan tertentu dengan menggunakan ayat-ayat Quran. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baik. Jadi khutbah Jumaat itu mempunyai peringatan dan membawa khabar gembira. Yang mengandungi khabar gembira atau peringatan kepada segenap umat manusia. Inilah sebenarnya hakikat khutbah. Adapun syarat-syarat seperti membaca hamdalah. Baik. Sebagian ulama daripada hadis-hadis ini, mereka letakkan syarat bahawasanya khutbah Jumaat, contoh, kalau tidak dibaca alhamdulillah, puji-pujian kepada Allah, kalau tak ada mengucap 2 kalimah syahadat, kalau tidak berselawat ke atas Nabi, kalau tidak ada baca ayat Al-Quran, kalau tidak ada doa untuk kaum muslimin, khutbah Jumaatnya tak sah. Ada sebagian ulama katakan demikian. Mereka letakkan ini sebagai rukun khutbah Jumaat. Apa dia rukun? Mesti ada memuji Allah,
mesti ada selawat, mesti ada mengucap 2 kalimah syahadat, mesti ada selawat ke atas Nabi, mesti ada doa untuk kaum muslimin, mesti ada membaca salah satu daripada ayat Quran. Mesti ada memberi peringatan. Sebab itu, kalau kita lihat, khatib naik atas mimbar, pertama sekali dilakukan ke semua 5 atau 6 rukun ini. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhal sebagai contoh, ya ayyuhan nas ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Yakni memberi nasihat supaya bertakwa. Kemudian dia baca satu ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dah 5 dah. Rukun dibuat dulu. Takut terlupa. Kemudian ada baca ayat Quran. Baca ayat Quran dah. Kemudian ada doa untuk kaum muslimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Atau ayat-ayat yang lain. Sebagai contoh. Jadi daripada sini kita dapat lihat sebahagian ulama memang ada sebutkan rukun-rukun itu. Tetapi masalah ini dipertikaikan oleh ulama. Adakah ianya rukun? Adakah kalau tak sah, tak baca salah satu daripada rukun tadi tidak sah, ianya dipertikaikan oleh ulama dan bukan semua ulama setuju. Jadi penulis katakan, menukil daripada kitab Ar-Rawdah An-Nadiyah disebutkan, adapun syarat-syarat seperti membaca hamdalah, alhamdulillah, selawat ke atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, membaca ayat Al-Quran, maka kesemua itu luar intipati khutbah. Apabila masalah ini secara kebetulan dilakukan oleh Nabi SAW, maka dia tidak dapat dijadikan sebagai syarat yang wajib rukun khutbah yang mesti dilakukan. Setiap orang yang sedar tentu mengakui bahawasanya tujuan utama khutbah adalah memberi nasihat. Bukannya membaca hamdalah atau selawat ke atas Nabi SAW. Adalah suatu perkara yang lazim bagi bangsa Arab apabila hendak menyampaikan pidato. Biasanya mereka terlebih dahulu memulakan dengan memuji Allah dan Rasulnya. Hal ini memang baik dan terpuji. Tetapi itu bukanlah tujuan utama kerana tujuan yang sebenarnya adalah menyampaikan nasihat sesudah itu. Seandainya ada yang mengatakan bahawasanya maksud seseorang tampil memberikan nasihat kepada orang ramai adalah untuk mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan berselawat semata-mata, tentunya kenyataan ini tidak dapat diterima dan fikiran yang sihat tentu akan menolaknya. Nah, apabila ini sudah difahami, ternyata huraian dalam khutbah Jumaat sebenarnya sudah memadai dengan adanya nasihat yang disampaikan oleh khatib. Inilah sebetulnya yang diperintahkan oleh syarak. Tetapi apabila khatib memulakan ulasan khutbahnya dengan memuji kepada Allah dan Rasulnya, kemudian diselangi dengan bacaan ayat Quran yang berkaitan dengan topik khutbah, makin demikian itu adalah lebih bagus dan lebih sempurna. Kenapa penulis menukilkan kata-kata demikian? Seperti mana saya katakan, kerana ada di antara ulama yang memberi pandangan sedemikian dan dia telah menjejas sebagian jemaah. Sebab itu, ada sebagian jemaah datang masjid, khutbah Jumaat, dia jadi tukang cek khatib. Ni khatib dah sampai dah baca selawat belum? Okey, dia dah puji Allah, dia dah baca selawat, dia dah sampaikan nasihat, dia cari satu, ni khatib ni belum buat. Ni kalau tak buat ni tak sah ni. Jadi kalau dia tak buat tak sah, solat Jumaat kita semua tak sah ni. Ni contoh. Ada sebagian orang caranya datang solat Jumaat demikianlah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Seperti mana saya pernah sebutkan, sehingga pernah berlaku di negara kita. Selepas solat Jumaat, seorang bangun, para jemaah yang dirahmati Allah, kita perlu ulangi solat Jumaat kita perlu solat Zuhur. Kenapa? Khatib tadi tertinggal salah satu rukun khutbah. Tak sah solat Jumaat kita. Contoh, menunjukkan kejahilan sebagian orang. Ada pula orang yang nak tegur tu kemudian dia tahu kita kena puji Allah dan sebagainya. Saya pernah solat khatib menjadi imam di salah satu masjid di kawasan timur. Lepas solat ada seorang jemaah datang jumpa saya, Ustaz.
Tadi Ustaz tak baca Alhamdulillah. Tak baca Alhamdulillah. Ustaz tak baca Hamdalah. Ketika khutbah. Khutbah tak sah macam mana? Awak pasti saya tak baca Hamdalah? Saya pasti. Saya lebih pasti apa saya baca. Saya mulakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Contoh. Tapi ustaz tak baca tu. Saya tak baca Alhamdulillah. Tapi saya baca innal hamdalillah. Kalau awak tahu bahasa Arab, awak tahu makna dia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian itu untuk Allah. Ini contoh. Jadi yang dia tahu rukun khutbah tu kena ada 5 rukun ni, kena baca hamdalah, dia tahu kena baca Alhamdulillah. Jadi, ini contoh. Ini masalah para jemaah kadang-kadang. Jadi, kerana apa? Adanya pendapat sedemikian. Bahkan, seperti mana saya katakan, pendapat yang mengatakan khutbah tu perlu ada 5-6 rukun tadi, itu juga dipertikaikan. Maka nasihat saya kepada kaum muslimin, para jemaah terutama sekali bagi kaum muslimin, kita hadir solat Jumaat, tak perlu nak cari-cari khatib punya kesilapan. Kalau kebetulan khatib tertinggal, Alhamdulillah ke, tertinggal Allahumma salli ala Muhammad, katakan, khutbah itu tetap sah. Yang katakan ada rukun-rukun dan syarat sedemikian hanya salah satu daripada pendapat sebahagian ulama. Bukan disepakati. Yang penting khutbah adalah sampaikan nasihat. Oleh kerana ada pendapat begini, ada sebahagian golongan khatib pula, dia sampaikan khutbah setakat menyampaikan yang rukun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ini apa ni khutbah? Dia penting dia sampaikan rukun-rukunnya tadi. Ini jadi masalah lah, contoh pemikiran dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Baik. Perbincangan kita tentang khutbah. Begitu juga sebaiknya dalam intipati khutbah itu ada peringatan. Kita telah sebutkan, perlu ada mengingatkan tentang kehidupan dunia, mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat, mengingatkan kita tentang basyiran wa nadhira, beri khabar gembira, pengampunan Allah dan beri peringatan. Kita pun tak naklah khutbah Jumaat di sebahagian tempat kadang-kala sampai dipolitikkan. Berlaku sebahagian tempat, sebahagian negara. Khutbah sampai dipolitikkan, di mana kalau kita lihat dulu, satu masa dulu, satu kumpulan kalau solat masjid PAS, orang UMNO tak solat. Masjid UMNO orang PAS tak solat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak wajarlah. Kita berkiblatkan satu, bertuhankan satu dan sebagainya. Baik. Dan begitu juga berlaku di beberapa tempat yang lain, kadang-kala mereka menggunakan mimbar Jumaat untuk urusan ataupun kepentingan peribadi. Disyariatkan berdiri pada kedua-dua khutbah dan diselangi duduk singkat antara keduanya. Bagi kaum muslimat mungkin tak tahulah macam mana ya. Seperti yang saya katakan, khatib dari atas mimbar, kemudian dah beri salam, muadzin akan laungkan azan, baru dimulakan khutbah pertama. Selepas khutbah pertama, duduk seketika. Kemudian bangun sekali lagi. Ada khutbah kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal Jumu'ah qa'iman. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri. Thumma yajlisu. Kemudian Nabi duduk. Thumma yaqumu, kemudian Nabi bangun semula. Kama yaf'aluna al-yaum, seperti mana yang kita lakukan pada hari ini. Jadi macam mana kita lakukan hari ini, itu lebih kuranglah tata cara Nabi SAW menyampaikan khutbah, 2 khutbah dan diselang-seli dengan duduk di antara keduanya.
Dari Jabir Samurah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW selalunya berkhutbah dalam keadaan berdiri. Kemudian bagi dia duduk lalu berdiri untuk berkhutbah lagi. Barang siapa mengatakan bahawasanya baginda berkhutbah sambil duduk, jelaslah dia adalah seorang pendusta. Demi Allah, aku pernah mengerjakan solat bersama Nabi SAW lebih daripada 2,000 kali solat. Jadi maksudnya beliau katakan beliau tahu bagaimana tata cara Nabi SAW menyampaikan khutbah dan cara Nabi solat dan sebagainya. Jadi Nabi berdiri ketika menyampaikan khutbah. Kalau hari ini ada orang nak duduk sampaikan khutbah sambil Zoom, silaplah ya. Jadi khutbah tetap kena berdiri. Dari Ibnu Syaibah meriwayatkan daripada Thaus katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Nabi berkhutbah dalam keadaan berdiri. Wa Abu Bakar, dan Abu Bakar juga berkhutbah dalam keadaan berdiri. Wa Umara, begitu juga Umar khutbah dalam keadaan berdiri. Wa Uthman juga khutbah dalam keadaan berdiri. Wa awwalu man jalasa ala mimbar Muawiyah, dan yang pertama sekali duduk di atas mimbar adalah Muawiyah. Diriwayatkan daripada Abu Asy-Sya'bi bahawasanya Muawiyah duduk ketika menyampaikan khutbah ketika perutnya membuncit dan badannya semakin gemuk dan kurang sihat pada ketika itu, dan beliau itu adalah pemimpin, beliau tetap menyampaikan khutbah tetapi dalam keadaan yang sakit darurat. Sebagian ulama yang berpendapat bahawasanya hukum berdiri ketika berkhutbah dan duduk antara keduanya adalah wajib berdasarkan perbuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diingat bahawasanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata tidak berarti wajib. Baik. Khatib di atas mimbar dan sampaikan khutbah, kemudian duduk. Ketika duduk, amalan kita hari ini, amalan banyak masjid pada hari ini ketika khatib duduk di atas mimbar, duduk antara dua khutbah, muazzin akan membaca selawat. Ketahuilah sunnahnya bukan demikian. Sunnahnya ketika khatib duduk di atas mimbar, di antara dua khutbah, muazzin diam. Barang siapa yang nak berdoa, berdoa. Ini mengikut mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Sunnahnya diam. Tetapi hari ini muazzin atau Bilal akan membacakan selawat. Itu satu perkara, saya tak katakan bid'ah dalalah masuk neraka lah, tetapi mukhalafatus sunnah, tidak mengikut sunnah Nabi SAW. Kenapa muazzin akan membacakan selawat? Ialah nak isikan masa sedemikian. Tetapi sunnahnya diam. Sebab tu kalau kita pergi Masjid Nabawi, kita pergi Masjidil Haram, ketika khatib duduk atas mimbar, muazzin diam. Tak usah kata jauh lah, tak usah kata kat Mekah. Kalau kat Singapura, sebahagian masjid Hanafi ke Masjid Abdul Ghaffur atau Masjid Anggulia, khatib duduk atas mimbar, diam. Cuma masjid-masjid kita saja. Saya pernah bertugas sebagai imam eksekutif di Masjid Kampung Siglap. Daripada tahun 2002 sampai 2005. Dan kita lakukan perkara tersebut. Pada ketika itu, saya imam eksekutif. Saya mas'ul, bertanggungjawab. Kalau Nabi SAW buat demikian, kita ikut seberapa yang terdaya. Nabi tak buat, kita ikut seberapa yang termampu. Dan Masjid Kampung Siglap pada ketika itu antara satu-satu masjid di seluruh Singapura, tolak masjid-masjid India, yang khatib ketika duduk antara dua khutbah, muazzin diam. Pada mulanya apabila kita baru buat, orang jemaah, sebagian jemaah hairan, kenapa diam? Muazzin terlupa ke? Tidur ke? Lepas tu pada minggu berikutnya saya beri penerangan. Inilah sunnahnya sebenarnya. Ada yang dapat ikut, ada yang suka, alhamdulillah, tetapi biasalah sebagian golongan yang kurang senang. Sedangkan kita ikut sunnah Nabi SAW. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alangkah baiknya kalau masjid-masjid kita, bagi mereka-mereka ada kesedaran, kefahaman, cuba ikut sunnah Nabi SAW.
lakukan seberapa yang terdayalah untuk lebih dekat kepada sunnah Nabi SAW. Kita bukan kata yang lain salah, bukan kata yang lain sesat, tak. Tapi kita ingin lebih perhalusi. Jadi inilah perkara-perkara kebiasaan yang perlu kita memperhalusi dan sebagainya. Begitu juga seperti mana saya sebutkan pada minggu yang lalu. Amalan kita apabila khatib nak keluar, sebelum khatib keluar, Bilal akan beri announcement dengan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Contoh, baca ayat Quran, baca ayat tersebut. Tujuannya sebenarnya untuk beritahu imam, dah boleh keluar dah. Tetapi apabila kita buat amalan sedemikian, makmum jemaah rasa dah mesti itu menjadi satu kewajipan. Mesti ada. Tak baca memang tak sempurna. Ini adalah antara kesilapan-kesilapan yang berlaku, yang perlu kita perhalusi insya-Allah. Baik. Disunatkan menguatkan suara, mempersingkatkan khutbah dan memberi perhatian kepadanya. Kita disunatkan apabila khatib sampaikan khutbah dengan bersemangat. Dengan bersemangat disunatkan. Dari Yasar bin Yasir radhiyallahu anhu katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna taula salatir rajuli wa qisara khutbatihi mathinah. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya panjangnya solat dan singkatnya khutbah seseorang itu membuktikan kefahamannya kepada agama. Min fiqhihi. Kefahaman ini dalam fiqh, dalam urusan agama. Wa atilu solah, dan apabila beliau itu panjangkan solat, wa aqsirul khutbah. Jadi sebaiknya, afdalnya adalah kalau kita panjangkan khutbah, kita panjangkan solat dan pendekkan khutbah. Perkara yang seterusnya, khutbah yang ringkas dan solat yang panjang itu adalah bukti kefahaman seseorang dalam masalah agama. Disebabkan seseorang yang faham dapat memilih huraian yang padat, singkat dan memiliki konsep yang matang. Daripada Jabir dan Samurah radhiyallahu anhu katanya. Jadi sebaiknya kita jangan terlalu panjanglah khutbah tu. Itu yang sebaiknya. Jabir menceritakan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana dan khutbahnya juga sederhana. Abdullah bin Abu Aufa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalunya memanjangkan solat dan mempersingkatkan, memperingkaskan khutbah. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, Jabir menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah, ihmarrat ainahu, mata baginda sampai menjadi merah. Wa ala sautuhu, Nabi menyampaikan khutbah dengan suara yang lantang, kuat. Washtadda ghadabuhu, seolah-olah Nabi bertambah marah ketika menyampaikan khutbah. Hatta ka'annahu mundhiru jaish, seolah-olah Nabi sedang memberi peringatan kepada bala tentera. Yaqul sabbahakum wa massakum. Jadi seolah-olah Nabi itu ibarat memberi perintah, bagaikan panglima memberi perintah kepada bala tenteranya. Kedatangan musuh yang hendak menyerap di waktu pagi atau di waktu petang. Jadi Nabi menyampaikan khutbah tu macam memberi peringatan, panglima perang ketika menyampaikan dalam keadaan penuh bersemangat. Jadi kalau kita nampak ada sebagian masjid, tengok kenapa khatib ni macam penuh bersemangat, kenapa dia macam marah-marah? Dia bukan marah-marah. Sunnah Nabi SAW menyampaikan khutbah. Tetapi kalau kita ada di antara imam atau khatib menyampaikan khutbah dalam keadaan demikian, ada yang tak senang lah kerana macam ditemplak. Kau ingat ni budak-budak ke apa? Jadi kita kena cakap dengan baik-baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, nescaya hendaklah kita ni, jadi kita pun didodoikan dalam sebulan 4 kali Jumaat, 5 kali kita tidur.
Ya. Inilah. Jadi maksudnya tujuannya di sini adalah kita jangan dengan mudah melabel khatib atau ustaz tersebut. Ni apa ni marah-marah apa ni? Kadang-kadang yang kita cakap tu pasal kita tak faham. Mereka lakukan itu kerana ikut sunnah Nabi SAW. Untuk bangkitkan semangat hari Jumaat, kalian leka, lalai, 1 minggu hidup penuh dengan keduniaan. Bangkit, bangun. Kena up sikit lah. Adakah kalian rela agama kalian dikotak-katikkan? Agama kalian dibiarkan macam itu kerana mana para pemuda kita sibuk dengan TikTok, sibuk dengan social media. Semua lalai. Mana dia para lelaki, mana dia para nak cakap pejuang sensitif lah, bukan pejuang lah. Mana dia para syabab, para pemuda kita mana? Jadi mana para lelaki, orang-orang lelaki? Adakah hanya sibuk dengan keduniaan? Balik rumah di bawah ketiak isteri-isteri kalian? Tak adalah macam itu ya. Maksudnya bangkit. Contoh aja. Bukan bangkit untuk kita pergi berjihad, tapi bangkit untuk menyelamatkan masyarakat kita. Kita lihat umat Islam, apa yang terjadi? Yang susah semakin susah, yang jauh dengan agama semakin jauh dengan agama. Ada umat Islam sekarang minum arak terang-terangan, dedahkan aurat terang-terangan. Umat Islam yang sekarang sampai ada yang terjun nak bunuh diri. Satu masa dulu tak terfikir orang Melayu buat demikian. Mana dia para pembela agama? Jadi maksudnya kadang-kadang hari Jumaat tu nak kena bangkit-bangkitkan sikit lah. Bukan untuk pergi berjihad, bukan. Nanti kena tangkap. Tapi bangkit tu maksudnya jangan asyik lalai, leka. Wallahu a'lam bishawab. Semua kena tengok pada konteks lah ya. Baik. Imam Nawawi berkata, khutbah disunatkan menggunakan kata-kata yang fasih dan lancar, tersusun dan teratur rapi, mudah difahami, tidak terlalu tinggi, tidak pula berjela-jela, terarah dan tidak nyanyuk. Kerana yang demikian tidak akan mendatangkan kesan positif sedikit pun dalam jiwa. Sebaliknya khatib dikenakan memilih kata-kata yang mudah difahami, singkat, berisi, terangkan. Ini contoh. Tak payah nak pusing-pusing belit-belit. Kadang-kadang sebagian khutbah yang digunakan dalam bahasa Inggeris, bahasanya so bombastic. Subhanallah. Saya baca pun kadang-kadang, ini bahasa apa ni? Tak pernah dengar. Wah, so cun. Bombastic word. Tak payahlah gunakan bahasa yang senang-senang lah. Ibnul Qayyim berkata, demikianlah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ditumpukan pada asas-asas beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan perjuangan Allah di hari kiamat. Perjumpaan Allah di hari kiamat. Ulasan mengenai syurga dan neraka, ganjaran pahala yang disediakan Allah kepada para wali dan orang-orang yang taat, siksa yang disediakan untuk musuh-musuhnya dan pelaku maksiat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dengan demikian hati pendengar akan dipenuhi iman, tauhid, mengenali Allah dan saat-saat genting pada hari kiamat. Kita bakal dibangkitkan, setiap satu daripada kita bakal dipersoalkan tentang apa jua ungkapan kata yang keluar daripada mulut kita. Setiap kata-kata akan dipersoalkan, the necessity of that kata-kata yang kita ungkapkan dan apa kesan yang telah berlaku. Tak ada sebab jangan nak post kat social media. Apabila kita post satu posting kat social media, orang respon, kemudian orang akan menghina, kemudian kita menjadi penyebab. Tak cukup dosa kita. Jadi maksudnya kita kena lebih berhati-hati dalam apa juga posting. Orang perempuan nak tunjukkan kecantikan kat social media, nak tunjuk konon cute konon. Nak act cute, usia berapa? Baru 52. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Contohlah ya. Jadi kat social media yang begini joget sana joget sini. Jadi penuh dengan kelalaian. Apa dia jadi? Ini contoh-contoh para jemaah yang dirahmati Allah.
Berbeza dengan khutbah-khutbah seseorang yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan makhluk belaka, seperti meratapi kehidupan duniawi atau takut dengan kematian. Cara seperti ini sama sekali tidak akan dapat membangkitkan keimanan, tauhid kepada Allah, makrifat yang istimewa. Tidak mampu memperingatkan betapa kesusahan akan dialami kelak di hari kiamat. Tidak pula menimbulkan rasa cinta dan kerinduan kepada Allah. Tidaklah hairan apabila kaum muslimin keluar dari masjid tanpa memperolehi manfaat sekalipun, sedikit pun. Selain perasaan mendekati kematian, harta bendanya akan diperebutkan ahli waris dan tubuhnya akan luluh di mamah tanah. Sungguh amat disayangkan. Iman dan tauhid, macam apakah yang akan diperolehi dari khutbah seumpama itu? Ilmu pengetahuan apakah yang akan dapat dipetik daripadanya? Kadang-kadang khutbah, tanya kaum muslimin lah, ini nak kena buat survey lah. Kita keluar daripada masjid, tambah iman ke tidak? Tambah keluar masjid, aku dah buat. Kita kadang-kadang setakat tunaikan kewajipan, nak tunaikan solat Jumaat. Pasal apa? Wajib. Tak buat berdosa. Ini degree yang agak rendah lah. Kalau dapat solat kita dapat memberikan ketenangan, kekhusyukan. Lepas keluar daripada masjid, bersemangat untuk meningkatkan iman dan takwa, bersemangat untuk melakukan kebaikan, bersemangat untuk tolong saudara-saudara yang susah. Contoh. Tetapi apabila seseorang memperhatikan khutbah-khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, jelaslah bahawasanya isinya mengandungi petunjuk tauhid, sifat-sifat Allah yang Maha Agung, asas-asas keimanan, seruan menuju keredaan Allah, mensyukuri nikmat yang akan dibangkitkan, rasa cinta sebagai makhluk kepadanya, mengingat tragedi dan siksa yang membuat hati merasa takut jika menderhakai Allah, dan mengajak orang ramai supaya bersyukur kepada Allah. Di samping itu, khatib menyuruh agar selalu mengingatkan kebesaran Allah, keagungan sifat-sifat dan asma' nama-nama Allah, supaya makhluknya senantiasa cinta kepadanya, disuruh supaya diberkati dan taat kepadanya. Dengan demikian, para pendengar pun pulang dengan hati yang dipenuhi rasa cinta dan kasih kepada Allah, yang tentunya Allah pula mencintai dan mengasihi mereka. Tetapi setelah masa lama beredar, ajaran kenabian mula redup. Syariat dan agama hanya tinggal tulisan dan hiasan belaka, tanpa diperhatikan maksud dan tujuan yang sebenar. Malah banyak antara ajaran agama tersebut yang sudah ditambah dan berupa hiasan belaka, sehingga mereka lebih mementingkan berbanding tujuan yang sebenar. Padahal sepatutnya tidak semestinya menjadi demikian. Mereka lebih mengutamakan menghiasi khutbah dengan kata-kata puisi, sajak atau karya sastra yang indah. Tapi dia menjadi cacat disebabkan isi dan tujuan yang sebenar diabaikan. Akhirnya tiada satu pun yang memberi kesan positif dalam hati kaum muslimin dan fikiran mereka tertutup untuk menerimanya. Demikian para jemaah, apa yang berlaku. Jadi macam kita sebutkanlah kaum muslimat, hari Jumaat 6.30, 6.40 petang boleh buka radio warna, dengarkan khutbah yang tadi siang suami dengar. Atau buka TV1 dengar khutbah yang disampaikan di Malaysia atau sebagainya. Jadi maksud di sini pada jemaah, asalnya khutbah itu perlulah sesuatu yang dapat meningkatkan iman dan takwa. Jadi maksudnya antara lain, umat Islam betapa sibuk setiap minggu, ada at least seminggu sekali diketuk hatinya, dikejutkan daripada kelalaian. Ada orang sibuk tak dapat menuntut ilmu, seminggu sekali dapat ilmu, dapat charge iman. Itu matlamat KPI yang kita kena letak. Jadi kalau dapatlah ya, mungkin Majlis Agama Islam Singapura kau dapat buat survey. Survey bukan untuk cari kesalahan, tapi untuk lebih memperbaiki diri. Muhasabah. Sejauh berkesan mana khutbah yang kita sampaikan? Jemaah keluar, iman naik ke tidak? Betapa ramai minggu ni berapa orang akan tidur? Berapa ramai orang tak tidur ketika khutbah? Betapa ramai orang yang nampak kemanfaatan? Contoh, muhasabah. Itu baiklah kalau dapat dilakukan. Wallahu alam bisawab.
Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Begitu juga bukan kata khutbah lah. Khutbah satu hal. Kita datang kuliah. Saya bimbang. Kalau setiap minggu kita datang, apabila pulang, kuliah yang kita datang tu meningkatkan iman dan takwa ke tidak? Kuliah yang kita datang, kita hadiri ini mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak? Sebenarnya saya setiap minggu di kelas mana pun fikir, kesan tak atau tak berkesan. Kalau tak berkesan, bagaikan lepaskan batuk di tangga. Jadi agak sia-sia. Kita setiap pengisian tu, setiap pengajian perlu ada pengisian. Pengisian yang dapat tingkatkan iman dan takwa. Ini yang penting para jemaah. Jadi cubalah, sebab tu kau dapat lepas kuliah, kita tambah iman dan takwa, tambah kebaikan kita, amalan-amalan soleh kita. Sebab tu kalau kita tengok kuliah kita ni, kuliah saya terutama sekali, jarang kita ada kelakar-kelakar ke apa. Pasal saya tak pandai buat kelakar lah. Sebab ada orang dengan kuliah tengok kat social media boleh ketawa sepanjang 1 jam tersebut. Hebat. Cuma yang penting kita inginkan iman dan takwa. Ya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kuliah kita, memberkahi majlis ilmu yang kita hadiri, menjadi ilmu yang penuh keberkahan, dapat meningkatkan iman dan takwa kita, menjadikan ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, ilmu yang dapat lebih dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang dapat mengingatkan kita kematian, dapat menjadikan kita seorang yang lebih soleh dan solehah. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah sampai di sini saja pertemuan kita. Akan kita sambung pengajian seterusnya. Kalau khatib sedang sampaikan khutbah, boleh tak khatib berhenti seketika, buatkan satu perkara yang lain. Kemudian hukum orang yang berbicara ketika khatib sampaikan khutbah, boleh tak berbicara dan sebagainya. Baiklah para jemaah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.